Bonda Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI kita. Terlepas juga kepada ibu-ibu, kakak-kakak, makcik-makcik, bonda-bonda, pinggiran-pinggiran dan semua termasuk kaum-kaum Adam yang ada serpihan-serpihan dalam ni yang join juga pada malam ni. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT walau di mana sahaja kita berada, bahkan dikurniakan keselamatan, keamanan, kasih sayang, keampunan serta kesembuhan daripada segala penyakit, bahkan dikurniakan redha-Nya hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Nah, apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat ya. InsyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita iaitu kitab Al-Mawa'izul Badi. Tu dia. Saja nak bagi tahu ada ya ni. Okey, buka surat berapa ya? Pengajaran yang ke berapa ya? 179, pengajaran yang ke-30. Banyak dah. Banyak dah, dah nak ambil Ustaz. Pengajaran yang ke-30, mana pengajaran yang ke-30? Sekejap nak cari. Pengajaran yang ke-25, 26. Pengajaran yang ke-28. 28. Pengajaran yang ke-29. Pengajaran 30. yang ke-30. Oh, bawah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 33 Ustaz. Ha? Yang 33. Pula. Pengajaran 32 dah buat tu. Itu 33 Ustaz. 33. 33. Tak hadir malam tu kot. Oh. Oh. Pengajaran yang ke-33 Ustaz. 33 Oh, ya ke? ya. Okey. Okey. Tak ada malam tu. Bonda N tak hadir malam tu. Ada Okey. urusan. Pengajaran Oh, ya yang kot, ya kot. ke-33. Panggil pada Mira kot malam tu kan? Kan? Betul lah tu Ustaz. Kan? Pengajaran yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Nabi SAW, barang siapa yang memudah-mudah akan semayang dan menghina-hina akan dia, nescaya diseksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksa. 6 di dalam dunia dan 3 ketika matinya dan 3 dalam kuburnya dan 3 ketika bertemu dengan Tuhannya. Maka berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dia dalam dunia? Maka sabdanya, pertama, mengangkat oleh Allah Ta'ala daripada umurnya. Jadi maknanya Allah angkat umur dia. Apa maksud angkat umur? Maksudnya apa? Allah mengangkat oleh Allah Ta'ala daripada umurnya. Maksudnya apa? Allah pendekkan umur dia. Pendekkan umur mati awal. Jadi maknanya itu dosa, itu seksaannya di dunia. Maknanya apa? Siapa yang suka buat remeh-remeh semayang. Semayang ni jangan remeh-remeh. Jangan buat indah tak indah, jangan buat acuh tak acuh, jangan buat malas-malas, jangan duk buat penjigan, jangan duk buat balok liat. Semayang ni. Jadi maknanya semayang ni kena jaga betul-betul. Sebab dia tiang agama kita. Tak cukup dengan tiang agama, bahkan disebut sebagai satu ibadah yang akan merencanakan kebahagiaan ataupun kemusnahan dalam kehidupan kita. Bahkan dia menjadi jalur ukur di dalam kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Bahkan dia menjadi jalur ukur di dalam kehidupan kita di dunia dan di alam barzakh sampai ke alam mahsyar. Bahkan menjadi salah satu jalur ukur juga terhadap amalan-amalan kita yang lain. Elok semayang, amalan lain pun diterima. Tak elok semayang, amalan lain pun tak diterima. Macam. Jadi maknanya, semayang sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita. Cuba kita tengok. Cuba tengok jari Ustaz. Rukun Islam ada apa? 5. Betul kan? Ada 5. 5 Yang pertama, contoh. Kita tengok. Susah nak tunjuk contoh. Bila kita pegang Ustaz. Contoh ya. Kejap ya. Contoh buku Buku Ustaz pegang. Ustaz pegang 5 jari buku ni. 5 jari. 5 jari Tak nampak
5 jari Okey, contohnya apa dia? Kita pegang 5 jari. Ustaz, kita orang ni Islam. Betul, Islam. Apa dia yang kita tak buat? Contohnya haji kita tak buat. Bila haji tak buat, satu jari angkat. Nampak? Ada 4 jari lagi. Sebab Allah maafkan satu benda tak buat. Sebab apa? Haji tak mampu buat. Okey, fine. Lagi. Apa lagi? Zakat bagi orang miskin tak mampu buat. Ustaz, kita orang miskin, Ustaz, tak mampu buat. Tapi boleh pegang lagi Islam tu. Masih lagi ada Islam pada diri dia. Kan? Mengucap tak? Mengucap, Alhamdulillah. Okey, mengucap. Okey. Clear. Kemudian puasa. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Sebab apa tak puasa? Sebab cuti, Ustaz. Sebab haid. Sebab nifas. Sebab wiladah. Sebab uzur, Ustaz. Okey. Sebab musafir. Okey, fine. So, tinggal lagi 2. Tinggal 2 lagi untuk nak pegang Islam. Untuk kita nak gigit Islam tu. Untuk kita nak kunci dia sehabis-habis kuat. Tiba-tiba kita tak semayang. Apa jadi? Jatuh. Maka sembahyang itu meruntuhkan tiang agama kita. Cukupkah Islam yang dikatakan rukun Islam tu hanya sekadar mengucap 2 kalimah syahadah, sedangkan benda lain tak pernah buat langsung? Tu. Jadi fikir-fikirkan bahawasanya sembahyang itu yang dikatakan as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Jadi maknanya Allah kata apa? Nabi kata apa? Sembahyang itu ialah tiang agama. Siapa dirikan dia, maka dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia meruntuhkan agama. Itulah. Okey. Jadi maknanya sembahyanglah kita. Okey. Jadi maknanya kena sembahyang. Okey, itu yang pertama. Jadi maknanya kena sembahyang. Itu azab dia. Maka apa seksa mengenai? Bahkan dikatakan pula, kedua, mengangkat oleh Allah Ta'ala akan barakah daripada rezekinya. Tu dia. Orang yang tak sembahyang, di dunia ni Allah angkat keberkatan daripada rezekinya. Rezekinya tak berkat. Kerja pagi petang siang malam, gaji 60,000. 60,000 gaji, hebat. Income 100,000 sebulan. Setiap hari ada yang orang yang allowance dia hari. Satu hari allowance dia 2,000. Allowance 2,000 sehari. Allowance bukan gaji. Kerja hebat tu kan. Tiba-tiba rezeki dia tak berkat. Sebab apa? Sebab tak semayang. Tiba-tiba rezekinya sikit pun tak berkat. Duit banyak tapi rezeki tak berkat. Tak jadi. Tak penting pun macam tu. Biar kerja biasa tetapi rezeki berkat. Berkat sebab apa? Dia kerja apa? Dia kerja bawa food panda. Bawa Grab food. Bawa Lalamove. Gaji dia tak seberapa pun. Sehari lebih kurang 200 sehari. Banyak tu sehari 200. Kan? Sehari 200, kadang-kadang sampai 300, kadang-kadang sampai 500. Tetapi bila dia lalu, dia naik motor. Dia lalu dekat masjid. Tiba-tiba ada masjid azan. Hayya 'alas salat. Dia pun masuk masjid, teng. Tongkat motor, kemudian masuk dalam semayang. Berkatnya, Masya Allah. Kalau dia meninggal dunia, dalam keadaan situasi yang macam tu, dia kerja, dalam masa yang sama, dia ada ketaatan kepada Allah. Kalau dia meninggal dunia semata-mata mencari rezeki untuk menyara isteri dan anak-anaknya disebabkan dengan pekerjaan dia tersebut. Walaupun Grab Food, walaupun Food Panda, walaupun Lalamove, walaupun Ninja Van, dia lebih barakah rezekinya daripada orang yang gaji banyak tetapi sembahyang dilalaikan dia. Sembahyang dia hidup dalam keadaan lalai sehingga tinggal solatnya dengan beberapa waktu menjadi biasa bagi diri dia. La ilaha illallah. Jadi maknanya itu bahaya dalam kehidupan. Jadi maknanya orang yang tak sembahyang ni jadi apa? Di dunia ni Allah tarik rezekinya daripada keberkatan. Tak ada berkat. Yang ketiga, mengangkat oleh Allah Ta'ala daripadanya akan tanda
segala orang yang soleh. Wajah dia tu ciri-ciri nampak soleh tu tak ada. Sebab apa? Nur semayang tu tak ada pada diri dia. Orang tengok dia muka, ya Allah, macam jambatan tak siap. Oh pula dah. Orang tengok wajah dia, Masya Allah, tak berkenan langsung. Orang tengok wajah dia, Masya Allah, apa muka dia macam tu? Tengok pun geli tengok muka. Pula. Jadi maknanya, itu Allah dah tarik wajahnya dalam keadaan kelihatan soleh. Allah dah tarik lah. Kalau perempuan yang rajin sembahyang tahajud, cuba tengok wajah dia macam mana. Cuba tengok orang perempuan yang rajin sembahyang tahajud. Masya Allah, sejuk hati kita memandang. Walaupun dia tak pakai Fair and Lovely. Walaupun dia tak pakai Mary Kay. Walaupun dia tak pakai apa dia lagi? Balkis. Walaupun dia tak pakai apa? Bedak Cina. Walaupun dia tak pakai bedak Mekah. Tetapi wajahnya very, very good looking. Masya Allah. Tengok Masya Allah. Seronoknya tengok wajahnya. Ya Allah, comelnya. Sukanya tengok. Geram lah Masya Allah. Jadi maknanya apa? Bila kita boleh beza orang semayang dengan orang tak semayang. Bila orang semayang, Allah campakkan cahaya yang penuh berseri-seri pada wajahnya. Tapi kalau tak semayang, wajahnya penuh dengan apa? Penuh dengan kusut masainya serta cahaya-cahaya tidak terpancar daripada wajah. Wa na'udzubillah min zalik. Contoh lah. Yang keempat, ada yang tulis tak? InsyaAllah. Ada tulis pun tak apalah. Yang tulis tu rajin. Saya ucapkan tahniah kalau ada yang tulis ya. Kalau yang tak nak tulis pun tak apa. Dengar je. Nanti habis-habis kan. Yang keempat, tiada bahagian baginya daripada Islam. Maknanya apa? Dia tidak ada apa? Dia tidak ada bahagian dalam Islam. Dan diri dia tak ada Islam. Dia tak ada pun kemuliaan dalam Islam. Tak ada. Itu bedak apa tu? Bedak Sri Kuala. Itu dia. Masya Allah. Power. Jadi maknanya apa? Tiada bahagian baginya daripada Islam. Dia tidak ada kedudukan dalam Islam. Orang yang tak sembahyang ni tak ada kedudukannya dalam Islam. Jadi maknanya apa? Maknanya muka dia tak berseri. Muka dia tak naik seri wajah. Walaupun dia makan apa? Seri muka. Makan seri muka. Tapi muka tak seri, tak jadi. Nama ada Seri, nama dia. Nama apa kak? Nama apa kak? Nama saya Sri Mastura. Itulah. Tak seri pun muka. Memanglah kita orang tak semayang. Oh itu. Kau ingat kau semayang tu kau boleh masuk syurga? Memanglah aku semayang ni pun aku tak tahu boleh masuk syurga. Kau tu tak semayang, lagi jangan harap kau nak masuk syurga. Faham? Aku ni kawan-kawannya semayang. Boleh jadi aku dicalonkan masuk syurga. Kau tu tak semayang, lagi tak ada harapan nak jadi calon masuk syurga. Faham? Jadi maknanya, jadi orang yang semayang ni untung dia. Kalau cakap macam tu menghina tak Ustaz? Menghina macam mana? Tak menghina lah. Kita cakap yang baik. InsyaAllah. Keempat, tiada bahagian baginya daripada Islam. Yang kelima, daripada tiap-tiap amal yang dibuat ia akan dia, daripada segala amal kebajikan, tiada diberi pahala atasnya. Dia buat baik semua tak dapat pahala. Dia tolong orang tua lintas jalan, dia tolong orang buta lintas jalan, dia tolong pimpin orang yang dalam keadaan lemah nak pergi ke masjid, dia tak ada pahala langsung. Sebab apa? Sebab tak semayang. Sebab tak semayang. Jadi maknanya dia tak diberi pahala atas kebaikan dia. Tak diberi pahala. Dia tak diberi pahala, sia-sia. Maknanya kena ada lesen dulu. Lesen apa? Semayang. Ya Allah. Maknanya semayang ni sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita kan. Baru kita tahu kan. Begitu hebatnya Allah menitik beratkan solat ini supaya kita dirikannya. Memang susah, memang berat solat ni. Tetapi ringan bagi orang yang khusyuk. Orang kata apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sembahyang itu berat untuk diamalkannya, untuk dipraktiskannya, tetapi ringan bagi orang yang apa? Orang yang khusyuk.
di dalam solatnya, dia akan rasa ringan solat tersebut. Itu. Cakap lah kau semayang tu, kau ingat kau masuk syurga ke? Jadi maknanya kan, jadi maknanya kalau kita semayang ni seolah-olah alhamdulillah lah kita ada lesen kalau nak masuk syurga. Macam orang naik motor lah kan, naik motor tak ada lesen tapi boleh bawa. Ada orang naik motor ada lesen, bila sampai di polis dia senyum ke, dia sedih ke, dia takut, dia relax. Sebab apa? Dia kalau boleh nak jumpa dengan polis, biar polis tanya ada lesen ke tak ada, sebab dia ada lesen. Berbeza dengan orang yang tak ada lesen, dia jumpa polis dia lari. Orang kata tu depan tu roadblock tu, lari, padahal JKR buat jalan. Takut dia. JKR buat jalan sebab JKR pasal lampu. Dia lampu merah kelip. Polis tu lari dah. Sebab apa? Tak aman. Sebab apa tak aman? No lesson. You don't have lesson, you very apa? Takut. Macam tu. Bahaya tu. Alamak saya kerja JKR. Tak apa, yang kerja JKR tu baguslah. Bukan nak hina JKR. JKR kan bagus. JKR kan buat prasarana jalan-jalan raya ni bagi cantik. Okey. Yang keenam, tiada diangkatkan baginya doanya. Doanya tak diangkat ke langit. Maka berkata sahabat Nabi, hai Rasulullah, maka apa seksa yang mengenai akan dia pada ketika matinya. Jadi maknanya yang 6 tu apa dia? Yang last tu, yang nombor 6 tu, maknanya doanya tak diangkat ke langit. Dia doa tak habis-habis. Ya Allah, tolonglah makbul doa aku ni, wahai Allah, kesian mak aku meninggal dunia ni, aku tak ada tempat dah nak mengadu, engkau sajalah tempat mengadu. Kau ampunkanlah dosa aku. Allah tak dengar. Allah tak angkat doa dia. Allah buat tak heran. Allah buat donor doa dia. Allah idolkan doa dia. Allah haidkan doa dia. Jadi sia-sia lah doa dia. Minta doa pagi, petang, semalam. Nangis, teriak, keluar air hidung. Masya Allah. Tak dimakbulkan pun doa dia. Allahu Akbar. Lalu sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, apa dia punya seksanya ketika mana dia mati? Cuba tengok. Maka sabda Nabi SAW, padahal hina dan mati ia padahal lapar dan mati ia padahal dahaga, dan jikalau dijiruskan akan dia dengan air sungai yang di dalam dunia, niscaya tiada memuas ia akan dahaganya. Berkata sahabat Nabi SAW, maka apa seksa mengenai akan dia di dalam kuburnya? Maka sabda Nabi SAW, yang pertama, memanjangkan oleh Allah Ta'ala atasnya akan liang lahatnya. Kedua apa tu? Mengkelam. Betul. Liang lahatnya kedua, mengkelam. Menenggelam, Ustaz. Menenggelam pun boleh juga. Kalau bahasa orang menenggelam ia atas dalam kuburnya. Kalau dalam bahasa Melayu tu menenggelam lah. Kalau dalam bahasa utara, mengkelam tu pun boleh. Oh, boleh juga ke? Boleh juga. Mengkelam. Kelam. Bukan semua orang utara, Ustaz. Oi. Itulah. Menenggelam. Sebab orang ni kan, dia karang kita ni. Kena belajar. Belajar. Tak mau belajar. Jangan. Okey, tak apa. Menenggelam. Kita pakai menenggelam. Sebab itu bahasa baku kita. Okey. Kita kena raih bahasa-bahasa ni. Okey. Yang pertamanya apa? Memanjangkan oleh Allah Ta'ala atasnya akan liang lahatnya. Apa maksud memanjangkan? Memanjangkan oleh Allah Ta'ala atasnya akan liang lahatnya. Tenggelamlah dia di dalam apa? Liang lahatnya. Dalam masuk, Masya Allah. Kan? Kubur dia jadi macam tu. Jadi kubur dia pun dah menyiksa dia. Nampak? Kubur pun seksa dia. Allahu Akbar. Yang kedua, menenggelam ia atasnya dalam kuburnya. Tenggelam dia di dalam kuburnya. Dalam sangat. Kan? Dalam sangat. Ya Allah. Orang gali dia biasa je.
Tiba-tiba orang semua dah balik, Allah menenggelamkan dia di dalam kuburnya sampai ke pelusuk bawah bumi Allah SWT ni. Dalam sungguh. Janganlah macam tu kan. Bahaya ni, takut. Cuba bayangkan kalau kubur kita tu tenggelam dalam sekali. Apa tak habis-habis dalam lagi. Dalam lagi. Bau. Dalam lagi rupanya. Sayuk tengok atas tu. Dalam sangat masuk. Ya Allah. Waktu tu dah lah gelap. Kan? Dalam pula. Malaikat pula datang. Dalam pula. Ya Allah. Dalam lagi. Allahu Akbar. Sedihnya kalau kita yang macam tu. Sebab apa sedih? Sebab tak semayang. Sebab tak semayang. Wah. Yang ketiga. Mewakili. Betul mewakili. Mewakil oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat. Mewakil. Mewakili pun boleh. Mewakili oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat. Dia tulis seorang malaikat. Malaikat ni bukan orang. Tetapi dia tulis bahasa seorang. Supaya nampak dia punya pengiraan dia tu. Mewakili oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat yang mengazab ia akan dia hingga hari kiamat. Dan mengeras oleh Allah Ta'ala atasnya. Betul, mengeras. Betul Ustaz, betul. Dan mengeras oleh Allah Ta'ala atasnya dalam kuburnya akan suatu ular yang besar bermula namanya Syuja'ul Al-Aqra, nama dia. Ulang tu nama apa? Syuja'ul Al-Aqraq. Bermula dua matanya daripada api dan dua kukunya itu daripada besi. Dan bermula panjang tiap-tiap kuku daripadanya itu perjalanan sehari dan sertanya itu beberapa tiang daripada besi. Maka berkata ia akan mayat seperti suara halilintar yang membelah, padahal berkata ia telah menyuruh akan dikau oleh Allah Ta'ala, Tuhanku, bahawa aku palu akan dikau kerana engkau sia-sia semayang subuh hingga zuhur, dan aku palu akan dikau kerana engkau sia-siakan sembahyang zuhur hingga asar, dan aku palu akan dikau kerana engkau sia-sia akan sembahyang asar hingga maghrib, dan aku palu akan dikau kerana engkau sia-sia akan sembahyang maghrib hingga isyak, dan aku palu akan dikau kerana engkau sia-sia akan sembahyang isyak hingga subuh. Maka tiap-tiap sekali mempalu ia akan dia masuk ke dalam bumi 70 hasta, maka masuk oleh malaikat itu akan kukunya ke dalam bumi, maka mengeluarkan ia akan dia, kemudian maka memalu ia akan dia pula, maka sentiasa ia mempalu hingga hari kiamat. Tu dia, ya Allah. Kena seksa tu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat kena seksa tu. Bukan biasa-biasa. Sampai hari kiamat kena tu. Kena pukul. Dah lah pukul sampai ke dalam. Korek balik, naik balik. Pukul lagi. Pum, masuk dalam 70 hasta dalam. Tarik balik, naik. Boom bagi. Pom, bagi lagi. Dalam lagi. Tarik balik. Bagi lagi. Berturut-turut sampai hari kiamat macam tu. Agak-agak waktu tu, bila berada dalam kubur macam tu, ada orang doa, Allah berhenti tak siksaan tersebut? Agak-agak. Allah berhenti tak kalau ada orang doa? Berhenti Ustaz. Anak dia doa, wahai Allah, kau ampunkanlah dosa ayahku, kau janganlah siksa ayah aku, kau muliakanlah ayahku, jadilah kuburnya satu taman daripada taman-taman syurga. Allah dengar dan Allah terima doa tersebut. Allahu Akbar. Jadi maknanya dalam keadaan tersebut Allah SWT merahmati doa daripada doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Sebab itu penting kita didik anak kita tu sampai jadi anak yang soleh ataupun cucu yang soleh dan solehah. Didik betul-betul ya. Supaya dapat title tu, supaya kita selamat di sana. Kita pun belum tentu selamat di sana. Ada yang confirm selamat di sana. Ustaz, saya selamat Ustaz di sana Ustaz. Oh, hebat. Ustaz pun tak tahu Ustaz selamat di sana ataupun tak. Tapi kita pakat doa lah supaya kita semua selamat di sana.
dan bahagia di sana selama-lamanya sampai ke syurga Allah. Asbab daripada pertemuan kita pada malam ni dan di dalam siri-siri kuliah majlis ilmu yang dianjurkan oleh GNI ni, insya-Allah, ya. Begitu. Terima kasih kerana memilih GNI sebagai saluran majlis ilmu secara online untuk dimanfaatkan, ya. Jangan lupa infak kepada GNI, ya, supaya beroleh keberkatan daripada majlis ilmu yang diadakan. Asbab daripada infak yang kita berikan tersebut, mudah-mudahan kita yang berada di rumah, walaupun kita hadir kadang-kadang subuh saja, kadang-kadang maghrib saja, kadang-kadang isyak saja, tetapi program yang berjalan di dalam GNI ini berterusan. Kita tak ada tu, tetapi duit yang kita manfaat tu menjadi penyebab dihidupkan majlis ilmu, maka kita akan bahagia di sana selama-lamanya, masya-Allah, kan? Begitu. Ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, bonda-bonda, puan-puan hajah, tuan bonda-bonda panggilan dan semua sekali, alhamdulillah, kan? Kemudian kita tengok bahkan disebut di dalamnya na'udzubillahi minha. Apa maksud na'udzubillahi minha? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripadanya, dia kata. Artinya aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada api. Dan ada pun seksa yang mengenai akan dia atas kala bertemu dengan Allah Ta'ala Tuhannya apabila belahlah langit, nescaya datang akan dia seorang malaikat al-azab, malaikat yang azab. Dan pada tangannya itu rantai dan panjangnya itu 70 hasta. Maka menjadikan ia akan dia pada lehernya, kemudian maka dimasukkan ia ke dalam mulutnya dan mengeluar ia akan dia daripada duburnya, kemudian menghila tu apa? Dia akan tak sekali mukanya. Macam tarik ke Ustaz? Letak atas muka tu, tarik kan? Ke apa? Ia akan dia sekali atas. Membidah tak? Macam membidah tak dengan rantai? Betul. Yang tu betul. Membidah. Tapi tak elok membidah. Boleh pakai lah. Faham jugalah. Dia macam apa? Dia membidas ke arah muka dan sesekali atas belakangnya. Pukul atas, pukul bawah. Pukul atas, pukul bawah. Pukul atas, pukul bawah. Pukul atas, pukul bawah. Pam. Macam itulah. Jadi begitu sekali yang diseksa kepada. Menyeret ke boleh ke macam tak? Menyeret-nyeret. Kalau membidah, menghela. Dia heret, menyeret. Boleh juga kot. Saya tengok ya. Sebab kalau kata menghela bidah tu macam ni, dia macam tarik gitu. Dan mengeluar ia akan dia macam daripada duburnya, kemudian menghela ia kan, ke muka belakang. Akan dia sekali atas mukanya dan sekali atas belakangnya. Maknanya keluar daripada dubur tu belakang, keluar, tarik, kemudian pukul atas sekali mukanya dan atas sekali belakangnya. Jadi maknanya seksaan itu berturut-turut dalam keadaan apa? Nak kata macam mana ni? Ya. Menarik, mengheret. Boleh lah. Yang penting kita faham. Tarik daripada dubur, tarik. Kemudian puk satu kat kepala, puk satu dekat mana? Dekat mana? Dekat mukanya sekali, kat belakangnya sekali. Padahalnya ia menyeru atasnya dengan katanya, inilah, mereka kata apa? Inilah balas orang yang mengsia-siakan sembahyang fardu yang difardukan Allah Ta'ala, kemudian membawa ia akan dia kepada neraka. Jadi maknanya teruk. Sembahyang olehmu hai anak Adam, jangan engkau mudahkan akan sembahyang, kerana sembahyang itu tiang agama, dia kata. Barang siapa meninggal ia akan sembahyang, maka sanya meruntuhkan ia akan agama, hingga berkata Nabi SAW, katakan olehmu, Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruma. Ini doa. Allahumma la tada' fina syaqiyan wala mahruman. Yakni, hai Tuhanku, jangan engkau tinggalkan pada kami akan celaka
dan jangan engkau tinggalkan pada kami akan yang ditegahkan. Kemudian berkata ia, bermula celaka yang ditegahkan itu orang yang meninggal akan sembahyang. Kerana bahwasannya orang yang meninggalkan akan sembahyang itu tiada baginya pada agama Islam. Itu dia. Hadis Nabi kata apa? Cuba dengar hadis Nabi kata. Man taraka solah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Nabi kata, sesiapa yang tinggal solat semata-mata saja-saja ataupun dengan sengaja, maka dia sudah kafir yang nyata. Itu maksudnya. Maknanya apa? Siapa yang saja-saja tinggal sembahyang, saja-saja tak sembahyang, maka dia adalah orang yang kafir yang nyata. Kafir yang nyata tu bukan kafir yang biasa-biasa. Kafir terang-terang dia tu kafir. Tu dia tu bahasa dia macam tu lah. Dan jangan engkau tinggalkan pada kami yang ditegakkan. Bermula celaka yang ditegakkan itu orang yang meninggalkan kesembahyang, kerana bahawasanya orang yang meninggalkan kesembahyang itu tiada baginya pada agama Islam dan tiada diterima daripadanya akan tauhid dan tiada diterima akan imannya dan tiada diterima sedekahnya dan tiada diterimakan puasanya dan tiada diterima akan syahadahnya dan sanya dilaknat Allah Ta'ala itu daripadanya. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang dalam hal sihat itu tiada menilik oleh Allah Ta'ala itu kepadanya dengan tilik rahmat dan tiada menyuci ia akan dia dan sabit baginya azab yang amat pedih, melainkan bahawa taubat ia dan tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang, maka jangan engkau berdiri sertanya dan jangan aku duduk sertanya, maka kerana bahawasanya laknat Allah itu turun ia atasnya bermula seperti sepeltama. Bermula dia tulis apa tu? Sepeltama. Betul kan? Mana ni hilang tu ni. Tengah dah baca sedap-sedap ni. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang dalam hal sihatnya itu tiada menilik oleh Allah Ta'ala itu kepadanya dengan tilik rahmat, tiada menyuci ia akan dia dan sabit baginya azab yang amat pedih, melainkan bahawa taubat ia dan tiada halal zakat bagi orang yang meninggalkan sembahyang, maka jangan engkau berdiri serta dan jangan aku duduk sertanya, maka kerana bahawasanya laknat Allah itu turun ia atasnya bermula sepeltama. Seperti mana kot? Sepeltama. Yang hitam. Bermula Suatu yang hitam. Suatu yang hitam. Sebelum dia. Bermula pertama. Oh, sepeltama dalam ni. Suatu yang hitam pada hari kiamat. Bermula sepeltama, suatu yang hitam pada hari kiamat itu muka segala orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi maknanya orang yang tak sembahyang ni muka dia hitam. Kalau nak hitam, silalah tak sembahyang. Kan Quran sebut, kau tengok Quran sebut. Quran kata yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allah kata apa? Nanti di akhirat kelak ada yang muka putih, ada yang muka hitam. Si putih ada, si hitam ada. Muka putih cantik lah, berseri-seri wajah. Muka hitam ada, pak tam ada, pak tih ada. Nanti lah. Nak jadi pak tam kan jadi pak tih. Jadi pak tih. Jangan jadi pak tam, hitam legam. Orang tahu kata dia ni tak sembahyang. Dan malaikat pun heran. Malaikat cerita di dalam Al-Quran ni. Allah cerita dalam Al-Quran ni. Malaikat tanya kepada orang-orang yang masuk neraka Saqar ni. Allah kata apa? Ma salakakum fi saqar. Malaikat terkejut ni. Orang-orang muka baik-baik ni masuk dalam neraka. Malaikat tanya apa? Malaikat kata, ma salakakum fi saqar. Apa benda yang hendak buat di dunia ni? Sampai hang boleh masuk dalam neraka Saqar ni sebab apa? Dia kata apa? Qalu alam naku minal musallin. Aku ni bukan apa. Dulu di dunia aku tak sembahyang. Tak sembahyang? Tak sembahyang.
Walam nut'imul masakin, dan aku tak bagi makan kepada orang miskin. Aku biar je lepas tu. La ilaha illallah. Dia tak ada rasa malu, tak ada rasa tanggungjawab dia dengan Allah SWT, sehingga dia meremehkan pandangan Allah, supaya Allah SWT tahu kata dia adalah orang yang dalam keadaan hidupnya di dunia ni, kalau kita tahu kan, kalau kita tahu apa? Kalau kita tahu bahawasanya Allah memandang kita di dalam semua aspek yang kita buat di dunia ni, maka kita akan melakukan kebaikan kepada Allah SWT. Tetapi kita tahu kata Allah tu tengok, tetapi kita masih buat benda yang jahat. Maknanya kita meremehkan pandangan Allah SWT. Itu memang. Malaikat tanya, apa yang membawa engkau ke neraka? Saqar. Lalu dia kata apa? Qalu alam nakum minal musallin. Dia jawab apa? Aku dulu tak semayang. Kata. Oh, tak semayang. Sebab tu masuk dalam ni. Tak semayang dulu. Tak. Oh, gitu. Eloklah masuk dalam neraka Saqar sebab tak semayang. Malaikat tanya kan, masalakakum fi saqar, apa perangai kamu ni sampai boleh masuk dalam neraka Saqar ni? Dia kata apa? Qalu lam nakum minal musallin. Sesungguhnya wahai malaikat, kami ni dulu hidup di dunia tak semayang. Dia kata. Oh, tak semayang. Sebab apa tak semayang? Macam. Aku dulu tak semayang. Dia kata kan. Okey. Jadi maknanya hitam muka dia. Okey. Sikit. Berkata Allah Ta'ala dalam kitab Taurat, hai anak Adam, jika engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, nescaya istirahahlah hatimu. Cuba tengok. Cuba tengok. Kitab ni kata apa? Jika engkau redakan apa yang aku berikan kepada kamu, engkau reda. Reda ni maksudnya apa? Suka. Allah bagi jadi apa pun tak apa. Allah bagi jadi baik. Allah bagi jadi ilmu. Allah bagi kita ni orang yang berilmu. Allah bagi kita ni orang yang rajin sembahyang sunat. Allah bagi kita ni bagi jadi orang yang rajin solat berjemaah. Kita dah rajin dah. Maka kita dalam keadaan apa? Makan istirahahlah hati kita. Tenanglah hati kita. Sebab apa? Sebab kita dah berada dalam kelompok-kelompok hamba-hamba Allah yang reda di atas pemberian Allah kepada kita. Allah bagi jadi apa pun reda je. Reda tu susah tu. Sebut senang, tetapi susah. Allahu Akbar. Dan badanmu padahal engkau itu kepujian padaku. Dan jika tiada engkau redakan dengan barang yang telah aku bagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu akan dunia itu seperti engkau menjadikan akan binatang yang liar di dalam hutan. Kemudian bermula kemuliaanku dan kebesaranku, tiada engkau peroleh daripadanya melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu, padahal engkau itu kecelaan padaku. Itu bimbang. Dikatakan macam tu pula kan. Kau selalu duduk bimbang sangat dengan dunia kau ni, maka menjadi apa? Menjadi kecelaan bagiku. Aku celakan kamu. Maksudnya apa? Allah maki hamun dia. Allah maki hamun ni maksudnya bahasa kasar ni. Tetapi bukan macam tu. Maksudnya tak sama macam kita marah orang. Tak. Maknanya Allah marah dia sungguh-sungguh. Sebab dia dulu hidup di dunia, macam-macam PN dia ada. Macam-macam perbuatan dia ada. Okay? Sama macam tu sekali ya. Bahkan pengajaran yang ke-35. Wallahu ta'ala alam. Itu kita tangguh pada minggu hadapan insyaAllah. Pengajaran yang ke-35 minggu hadapan. Tulis itu minggu hadapan. Next week. InsyaAllah. Pengajaran yang ke-35. Ibu-ibu, makcik-makcik, kakak-kakak, semua sekali yang ada dalam ni, ada soalan sebelum kita baca surah Al-Mulk dan sebelum kita tutup majlis kita? Ada Ustaz. Ya. Siapa? Saya dalam pengajaran yang ke-33 ada disebut kat hujung muka surat tu, maka jangan engkau berdiri sertanya, jangan engkau duduk sertanya. Maka kerana bahawasanya laknat Allah tu turun di atasnya.
Macam Bukan. mana yang dia Okey. maksudkan tu kalau dia macam orang tua kita macam mana Ustaz? Maksudnya jangan bercampur dengan dia. Jangan pilih kawan yang macam tu. Jangan pilih kawan yang tidak semayang. Sebab ad-dinu khalili. Agama itu cerminan daripada kawan kita. Kalau kita berkawan dengan orang yang semayang, kita pun nampak macam orang semayang. Kalau kita berkawan dan kita pilih kawan yang tidak solat, kita pun ditegah oleh Allah supaya jangan dekatkan dengan orang tersebut. Sebab apa? Kalau Allah turun mukanya kepada dia, kita pun terkena mukanya kepada kita. Sebab di atas hubungan kita dengan dia. Itu memang tu. Bukan tak nak kawan langsung, hindarkan diri daripada dia. Bukan tak nak kawan langsung, bukan tak boleh kawan. Boleh kawan untuk nak selamatkan dia, boleh, tak ada masalah. Yang memerlukan proses-proses pentarbiahan, proses-proses peneguran, proses-proses teguran kepada dia, boleh kawan. Tetapi kalau dari sudut dari sudut tak bertegur dengan dia, dari sudut kita dalam keadaan dia dengan kita, elok kata kita ni tinggalkan dia, jangan duduk bersama dengan dia. Sebab apa? Takut bala tu turun, kita pun kena sekali. Tetapi kalau kita berada dalam tempat-tempat yang ada keberkatan, bila Allah turunkan keberkatan, kita pun dapat keberkatan tersebut. Macam itulah maksudnya ya. Jadi maknanya pilih kawan yang boleh menjadi cerminan agama kita yang baik di sisi Allah. Begitu. Kalau sebab kawan, faham Ustaz. Hmm. Tapi kalau dia orang tua kita sendiri macam mana Ustaz? Kalau dia orang kita sendiri, tegurlah dia. Orang tua. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Nabi kata, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah orang yang berbuat zalim dan orang yang kena zalim. Kalau dia mak kita, kalau dia ayah kita, mak semayang mak, tak apa kalau mak tak nak ambil wuduk, bagi adik ambil wuduk kan mak. Mak tak ada tangan je. Nanti adik ambil wuduk kan mak, lepas tu mak semayang nak. Mak boleh mak? Boleh. Yang tu aku nak aku masalahnya aku nak pergi tandas tak boleh. Jadi aku susah, aku tak nak susahkan anak-anak aku. Yang dulu aku biasa susah untuk lepak, tetapi aku bila dah menjadi macam ni, aku tak nak susahkan mereka. Tak apalah, hang kalau nak buat macam tu, hang buatlah. Hang ambil air percik tu, hang sembuk-sembuk kat tangan aku, muka aku nak ambil wuduk, aku nak semayang atas katil ni je, aku tak nak turun. Tak apa lah. Kadang-kadang orang tua-tua ni, dia tak nak susahkan kita, lalu dia tinggal semayang macam tu. Ya Allah. Jangan biarkan pergi dia tanpa solat. Biarlah kalau dia nak meninggal pun, meninggal dia dalam keadaan berwuduk, meninggal dia dalam keadaan kesan baru lepas solat, meninggal dia dalam keadaan solat tahajudnya, meninggal dalam keadaan baru lepas baca Qurannya. Itu cantik bagi diri dia. Selamatkan diri dia, insyaAllah. Ya Ustaz, terima kasih. Sama. Malaikat tanya apa yang aku betul Ustaz, terima kasih. Okey, lepas tu saya sedang baca soalan-soalan di ruangan chat. Okey, habis dah. Okey, kesimpulan yang boleh kita ambil. Tolong tulis kita berhenti kat mana ni? Kita berhenti pengajaran yang ke-35. Betul kan? 35. InsyaAllah nanti kita sambung minggu depan pengajaran yang ke-35 insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Apa yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni? Betapa besarnya solat di sisi Allah dan pandangan Allah kepada solat itu sendiri. Maka solat itulah yang akan merencanakan bahagia ataupun tidak bahagia letak pada solat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan yang pertama yang akan diajukan dalam kubur iaitu solat. Kalau berjayanya solat ditanya dan dijawab oleh kita, maka kita akan selamat. Tetapi kalau gagalnya kita untuk menjawabnya, maka kita akan dikenakan azab oleh Allah SWT akan diri kita sebab kegagalan kita mendirikan solat tersebut. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, baginda Nabi SAW cukup berhati-hati dan cukup hebat di dalam pelaksanaan kehidupannya solat.
Nabi SAW dalam keadaan sakit, dia pergi solat juga berjemaah. Nak meninggal dah, pergi juga, dia suruh orang pimpin dia. Kan? Sama macam tu sekali. Kan? Okay, yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, iaitu hargailah nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Dan yang kelima yang boleh kita ambil pengajaran, hiduplah seperti mana manusia yang diinginkan Allah. Jangan hidup seperti mana manusia yang diinginkan oleh syaitan di dalam kehidupan kita. Okey, ikut Allah selamat, tinggal Allah bersama dengan syaitan tak selamat sampai bila-bila. Begitulah keadaannya. Wallahu ta'ala alam. Itu saja pada malam ni. Jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca doa, kemudian kita majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. InsyaAllah. Jom kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan kami, di malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit bagi kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, kejayaan di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Dengan asbab keadaan demi keadaan kami ini bertambah dekat dengan Engkau, wahai Allah, maka Engkau anugerahkan kepada kami bantuan untuk kami selalu ingat kepada Engkau, wahai Allah. Bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Bantu kami agar kami mengamalkan segala perbuatan amal-amal kebajikan kami semuanya ikhlas kerana-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Kau panjangkanlah umur kami di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Memudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz tak sihat ke? Hati dia Sehat kesian, dia demam, macam orang demam. dulu dalam sehat. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, terima kasih JNI, terima kasih bonda-bonda, terima kasih macam-macam semua, minta ampun, minta maaf salah dan silap semua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita pertemuan kita pada malam ini hingga ke syurganya nanti diridai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.